المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المتيسير. وصلى الله على سيدنا محمد. Kalau itu buku dia tak pernah dengar mana. Tadi saya dengar okey. Okey. Okey tak apa. Tadi nombor 3 tu. Okey tak apa. Dan sebelum ni buah mesti tak dengar. Oh, bayar tak ada. Ha. Bayar tak ada. Orang lain tak kuat. Tu kalau berkelip sampai dia tak connect kan tu. Connect. Okey. Ha. Okey. Dia ke hijau kan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan apabila ditolak oleh yang merdeka 3 talak, dan sahaya dan yang mub'ad 2 talak, sama ada talaknya dahulu daripada waqi atau sudah diwaqinya, tiada halal baginya isteri yang ditolaknya itu hingga berkahwin ia akan suami yang lain daripadanya. Masalah talak 3 ni, kita di sunnah wal jamaah talak 3 berlaku sama ada dengan sekaligus ataupun dia panggil tambah tolak, mana menambah tolak isteri sebelum selesai iddah. Dia hanya berlaku pada iddah raj'i. Pada iddah talak bain tambah tadi, dia cerai dengan jalan khulu', tiba-tiba dia kata hari tu aku bagi kat hang berapa, itu malah tambah lagi 2. Tak boleh lah. Tapi kalau talak raj'i boleh tambah. Itu beza antara raj'i yang bain. Ini masalah orang yang bercerai bain kubra tu. Dan apabila ditolak oleh yang ni oleh suami yang merdeka 3 talak, ditolak tu akan 3 talak lah. Naik fa'il bagi kata masa kalau eloknya mentolak lah, tapi tak apa lah sebab fa'il dia ada suami tu. Akan 3 talak. Dia talak isteri dia ni 3 talak, sama ada talak sekaligus ataupun menambah talak. 1 kemudian dia tambah, kemudian dia tambah, ataupun dia talak 2 kemudian dia tambah, ataupun dia tolak melebihi tolak 3. Jadi kira tolak 3 lah. Dia tak ada habsah lah. Ada orang tu kes di kampung, dia cerai bini dia, baru nikah berapa bulan tau. Bini kuat belipiak lelaki yang mati. Dah cerai. Tanya dia cerai berapa? Seluri. Dia hantam seluri. Nak jadi berapa? Jadi 3. Sebab kaedah fiqh al-mukabbaru la yukabbar, al-musagharu la yusaghar. Al-mukabbar la yukabbar, sesuatu yang besar tidak boleh dibesarkan lagi. Tolak paling besar 3, lebih pada 3 pun tak boleh lah. Mati kat 3. Mana buh dah 1000 pun kau tolak hang sebanyak-banyak bintang di langit. Tu hang tengok tu ikan puyuh tu, berapa ekor banyak tu tolak hang kau bagi. Tolak 7 pun kira 3. Dulu Tok Haji Cik dulu tolak 7 bini. Haji Cik bisa sejarah tolak 7. Cakap panjang lah. Tadi orang tanya dia apa siapa 7. Dia kata 3 kat bini, 4 kat bayi pak dia. Main pak dia. Jadi pak dia bagi 4. Jadi 7. Satu. Orang tanya bagi kat siapa? Ukur 7 ni. 3 kat ni, 4 lagi kat Haji Toy. Dia pun cerita habis ngaji tu. Saya pun dulu ingat saya tak hati buat jahat. Tak apa hati lah buat jahat. Tinggal lagi tak mau buat jahat. Ada satu cerita. Dia cerita. Habis dia kata cerita saya lah tu. Dia ingat kita tak tolak 7. Gelak tu. 7 dia bagi. Rupanya balas 4 kat Bang Ipak dah. Ipak lah, adik Ipak. Adik Ipak.
tiga lah yang paling besar sekali. Bilangan tolak itu 3. Nisbah orang merdeka. Dan sahaya, ni atas pada kata yang merdeka, apabila ditolak oleh yang sahaya, apabila ditolak oleh sahaya, apabila ditolak oleh yang sahaya lah, mana suami yang sahaya, suami dia tu status masih lagi hamba, tiba-tiba dia bercerai. Dan yang ketiga, masalah hamba yang mub'ad. Suami dia tu hamba mub'ad. Hamba mub'ad ni merdeka setengah, hamba setengah. Tu mub'ad ambil daripada ba'dun ni setengah. Mana kedudukan dia ni, dia setengah merdeka, setengah lagi jadi hamba. Mana kalau dia banyak tuan, 5 tuan, 4 hari dia hamba, 1 hari dia merdeka. Kalau seorang merdeka kan, kalau saya merdeka, dia kena merdeka habis. Fikir tak ada duit nak bayar ganti balik, kekal status hamba. Dia beli hamba 10,000, share 5 orang, seorang 2,000. Pada hari pertama dia khidmat kat tuan yang pertama. Kalau hamba mub'ad, hamba yang dikongsi ni, dia tak boleh dukul. Ni 5 orang semua nak payung, tak boleh ha? Dia kalau hamba milik perseorangan sahaja. Kalau hamba yang dikongsi tak boleh. Teruk, main boleh nak apa kat bawah pula. Kacau. Tak boleh dia berkongsi dalam masalah bodoh ni, tak boleh. Dah tu seorang dua tu merdeka, patutnya dia kena bayar dengan dia lagi. Al-musagharu la yusaghar. Yang paling kecil itu merdeka 1 tubuh. Jadi dia merdeka setengah saja tak ada. Jadi dah dia tak mampu. Tuan-tuan hak merdeka ni patut kena bayar dengan dia lagi. Ya kat puas hak tak merdeka, tak ada. Maka dikekalkan dalam keadaan separuh hamba, separuh merdeka. Ada dia panggil mub'ad. Walaupun dia separuh merdeka, separuh hamba, dia dimenangkan sebelah hamba lah keadaan dia tu. Kalau hamba tu dia tolak banyak mana, 2 tolak ni akan 2 tolak. Bila tolak tu sebelum wati ke selepas wati ni ta'mim. Sama ada tolaknya, yakni ditolak olehnya oleh yang merdeka ataupun yang mub'ad tu dahulu, iaitu sebelum daripada wati. Sebelum wati ke lepas wati ke tak kira, tu makna sama ada. Tak kira, sama saja masalah ni. Atau sudah diwatinya ni, selepas diwatinya, diwati olehnya, nya tu bolehlah kembali kepada fa'il pun boleh, kembali kepada maf'ul pun boleh. Dia panggil idafat masdar kepada fa'il ataupun idafat masdar kepada maf'ul. Diwati akannya akan isteri dia, nisbah orang merdeka, isteri bagi dia. Nisbah orang yang sahaya, isteri bagi dia. Boleh belaka. Jadi masalah tu jawab bagi apabila iza syartiyah, jawab dia tiada, yakni nescaya tiada halal baginya. Maksud tiada halal ni, tiada halal dia nak rujuk balik ataupun nikah semula. Haram, mana haram lagi tidak sah baginya isteri yang ditolaknya itu. Tak halal lah. Maksud tak halal di sini 2 maksud. Yang pertama, tak halal dia nak rujuk. Yang kedua, tidak boleh dia nak kembalikan kepada nikah balik. Kat nikah dengan dia, kalau khuluk boleh nikah balik. Bini dah bercerai dengan dia dengan bayar khuluk, tebus tolak 20,000. Dalam iddah hujung-hujung tiba-tiba berbaik semula. Laki dia ni pandai. Kakak nak habis tu, dia pederah 2 kali rabu. Dulu dia ada amalan gitu. Kena 2 kali rabu, main balik. Dengan duit mi'ah atau kesian seorang. Anak kecil duk landai pun tinggal tu. Yang ilmu tu banyak dulu. Kolok duit boleh lah, nikah boleh. Makan modal kawan perempuan. Dia kata baik beli maybe, bagi kat kawan tu. Orang bisa nikah ni senang ni.
Tak boleh dah, tak halal ni nak rujuk, tak boleh nak nikah balik tadi. Tapi kalau bain sughra boleh nikah balik. Rujuk je tak boleh. Pasal iddah dia, tak iddah orang lain. Orang lain tak boleh lah. Iddah dia juga. Mana dia rujuk tak boleh sebab bain. Tapi dia boleh nikah semula. Sebab apa? Bain sughra. Sampai bila dia punya kemuncak dia tak boleh halal? Adakah mu'abad dah? Dia tak sampai mu'abad. Kalau mu'abad ni selama-lama. Sampai bila pun tak boleh. Dah ni dia ada penamat dia. Hingga berkahwin ia isteri yang ditolak tadi ni. Sebagai 3 tolak tu. Akan suami yang lain daripadanya. Daripada yang merdeka ataupun yang mu'ad tadi. Saya ataupun mu'ad. Kena menikah dengan orang lain. Hatta tankiha zawjan ghairahu, sehingga dia berkahwin dengan orang yang lain, suami yang lain. Kena nikah dengan orang lain dulu. Dia panggil Cina buta. Banyak orang ni kelai-kelai marah, tolak 3. Tolak 3. Kadang-kadang cemburu kuat. Saya dulu ada kawan tu seorang. Dia cerai bini dia tolak 3. Dia buat taklid, dia tak keluar kot pintu ni. Dia terus tolak 3. Bini dia nak keluar kot mana rumah sepintu dia. Kan rumah jenis rumah atas, rumah pangsapuri gitu kan. Kalau rumah kampung tak apa, dia keluar kot dapur. Kelahi tu, oh, rajin kelahi. Anak tak ada. Kelahi. Ada kawan saya apa dah dia ada main tu, tanya abang aku mana. Saya keluar kot tingkat dia, tertingkat green. Oh payah. Keluar lagi, keluar dah. Hang taklid itu jatuh kata. Berapa 3. Kita kot kira jatuh 1 buat habis ni. Kira 1 tu. Kita nak buat guna, kita jangan report jabat. Report jabat banyak prosedur. Kalau kita buat jalan syarak lah kata. Lepas pun kalau boleh suruh kita selesai. Yang lepas nak pergi ambil selesai takut ada masalah. Kalau tak ada masalah jabat agama tak mau kan biar selesai apa. Ya mana nak buat? Dia bisik kat kawan. Bini dia sigak bagi aku tak apa. Kalau nak bagi kat aku tak apa, 300 je. Jadi aku 300 tak apa. Kalau hampa tak bagi duit tak apa. Satu saya bujang ni, dia mikir time ni pun nak lepri pun. Campur lah. Dia lari melepas saya. Tak tahu buat selesai pun. Kalau selesai jadi zina, nikah putih. Tak ada hukum kan. Tak mau ni, kau pun kena pergi ke orang yang sampai tu kan. Buat mana memang prosedur dia gitu. Dia kena nikah. Halal lah no. Lepas tu dia buat perjanjian lah sebelum tu. Tak ada dilarang. Oh perjanjian tu. Tak wajib taat. Tak wajib taat. Dari kawan dia jenis dia buat sedikit lah. Buat sedikit. Bukan apa, orang buah dah semua. Kali dia menikah, dia buat bisnes nikah, tak apa tu. Tapi dia pun fikir nak tolong. Nak tolong lah. Arwah pak menantar saya biasa dulu orang pun ni. Lepas tu lelaki ni main mula ada kawan baru boleh main minta dah tak bagi bini pun tombok kawan tombok dia. Dah hayul lelaki lama tu. Nanti sat aku tak ada nak orang kali dah. Arwah pak dah karoh. Kawan tu jenis kaki debel kat kampung. Silap orang. Dia duduk di belakang pun dia sapu habis Cina. Oh jenis orang dulu kan. Dia terlapar macam ni ada empuk tunggu ya. Nanti aku baru mana ni. Kadang-kadang mereka bagi syarat jangan sentuh. Mana boleh. Tak sah. Syarat buat syarat. Kalau buat syarat lah angkat tak sah tu. Buat syarat lah angkat lama bukan wajib taat pun. Tak perlu ikut syarat. Buat syarat lah akad tak sah. Akad tu tak sah. Tak sah tu. Aku nikah akan nikah dengan syarat nanti hang cakap bagi aku tak boleh. Sebab nikah dia tak boleh muakkad. Dia tak boleh taklid. Akad mana tak boleh taklid. Misalnya jual kereta dalam 1 bulan tu. Mana boleh. Akad dia bebas tasarruf. Apa akad pun tak boleh taklid. Akad nikah ke akad jual beli pun tak boleh. Ni aku jual kat hang nanti kalau aku nak beli hang kena jual balik tak boleh. Ada orang dia sayang tapi dia terpaksa pakai duit kan.
Dia jual kat kawan tu, dia kata aku jual kan, tapi syarat nanti aku nak beli hang jual balik. Kan. Duit tak ada. Sayang mana tu? Rezek tu. Contoh lah, saya tak minat pun rezek tu. Rezek tu. Ha? Dalam majlis agak tu. Luar. Luar larut. Buat syarat aku tu. Aku jual kan, nanti hang jual balik kat aku. Memang Allah sesak. Tapi nanti duit tu masuk ni aku ambil balik. Mana boleh jual ke tu? Jual kat dia mana rasa? Kalau dia nak ambil loncok dalam sungai pun pergi ke dia ada. Kalau cagaran dia tu. Ha? Kalau buat cagaran dia. Cagak mana? Senang. Tak boleh ke waktu. Ni dalam matlain Badrin disebut dan tidak boleh ditaklid dan diwaktukan dia. Dia ketiadaan waktu. Lama-lama ni setakat ni tak ada. Dia lagi tak selesai hutang. Kalau dia dijadikan sebagai marhun, barang gadaian. Mana boleh? Bukan orang sorak 109 tak jaya. Kut dah tak jaya. Itu dia tulis dan ketiadaan taklid dan diwaktukan dia. Di waktu ataf di taklid. Taklid ketiadaan waktu. Mana boleh waktu? 109 bab rohan marfu. Mana gila. Tak sampai gua lepas mana ada dah. Ni 148 lah. Anu 109. Kita tak lagi. Oh kena. Oh, tak kata lagi. Ngikut abang Mak Tami. Dan dengan ustaz pun tak buka lagi bab malat mana. Oh, tak usah ni. Kita mana kita langkau. Tak ada lepas dia panggil lepas lah. Lepas ni tak ada. Saya kalau saya pindah dah balik lah. Kita sandak dengan hutang tu je nak tu je lah. Sandak dengan hutang. Hutang. Ha? Cagaran lah. Ha? Betul? Tu boleh kan? Dia memang boleh lah. Jangan waktu. Aku cakap takat 2 bulannya. Lepas tu aku tak mau cakap benda ni. Mana boleh gitu. Tu janji kita hutang kena ada tarikh. Itu Kalau tak. hutang ada tentu masa. Memang tentu masa. Ni masalah rohan. Bukan masalah hutang. Lain tak masalah. Ha? Masalah berhutang memang kena janji masa nak bayar. Kalau tidak, main nanti kau dah 20 tahun tak bayar. Awak tak bayar ni, duit tak ada. Mampu orang. Tak boleh. Dia waktu. Dia kena waktu ni antara dia hutang. Kena ta'yin ni. Kena sewa. Sewa kena abang lama-lama mana. Tak boleh. Sewa lama mana? Ikut suka lah. Nak sewa lama mana. Tak boleh. Dia kena taktik. Kena bawa waktu. Oh, jadi kalau kalau kita nak buat cagaran untuk pinjaman duit bank, Selagi tak selesai hutang. Nanti selesai hutang baru boleh balik kat kita sepenuhnya. Kita tak boleh kita cagak ada dalam tempoh 2 tahun ni kan. Dia kena ikut hutang. Kalau hutang 2 tahun tak apa lah. 2 tahun tak apa lah. Makna kita ikut bagi barang yang kita hutang, dia jadi dia punya wasilah ya dia ni. Dia punya cagaran dia mengikut bagi hutang. Dia asal yang sabit cagak mungkin hutang. Macam jual kereta. Kan habis bayar boleh tukar nama kita. Saya milik kita dah. Ya memang milik kita nak tukar nama tu syarat dia lah tukar dah. Lah orang ni buat orang ni keluar nama dah. Lah tak pergi. Geran apa? Dapat. Mamat nak tengok geran. Saya ada geran bayar tapi. Muhammad bayar cash dia. Oh tu orang bayar cash orang kita bayar hutang orang mana tahu. Dia tak tahu tu. Dah semua hal lah ni semua. Kira sama-sama kita send kereta boleh pula geran boleh. Betul pada marah pasal baju kat orang. Lah hak kita. Hutang kita bayar hutang kan. Daripada marah kita bagi kat orang ni. Terang salah. Macam kita jual lah ni orang panggil buat sambung hutang kan. Kan sambung hutang. Kita jual kat dalamnya tu kan. Kita bayar. Dia bayar. Dia kata dia nak bayar pasal kita kira hak dia bayar kita hang masuk sana terus kan. Tu sistem ni tapi sebenarnya muamalah besar. Macam kita jual barang bila kita beli, kita nak jual kat orang barang tu bila jadi hak milik kita. Tak masalah apa, milik tam lah tu. Kita hutang harga nilai. Kecuali kalau kereta tu sebagai cagaran. Tu dia. Kalau tak boleh bayar dia tarik kereta tu.
Tu tak boleh lah jual. Sebab dia beli hutang. Di dalam bab muamalat ni dia bagi 7 tajuk kata tak. Tak ada semua orang. Macam yang Badrin tak ada semua orang. Ada orang tak ada. Bab syufa'ah tak ada. Bab bagi tu saya abang tu. Ingat? Saya tak ingat. Itu juga ada kan? Ada abang tu. Bab syufa'ah bab apa? Bab syufa'ah. Bab apa? Rampas minta kuasa. Dia macam orang beli benang share. Dia jual 10 kolong. Dia nak beli 10 kolong tak ada duit. 5 kolong lepas dia share dengan kawan dia. Seorang setengah. Lepas tu tak apa. Benang kawan dia lah seorang setengah. Ada. Tiba-tiba kawan dia jual tak beritahu kat dia, tak tawak kat dia. Oh, biar kat orang lain. Dia kat dia. Dia jual kat orang lain. Tengok hak dia jual tak apa berlagu angin dengan dia. Dia pergi tuntut kat qadi, kata saya nak tuntut syufa'ah. Mana kawan hak pembeli yang kedua dipaksa jual kepada rakan kongsi dia. Dia panggil syufa'ah fi syarikah. Dia ada syufa'ah fi haqqil jiran. Dia ada masalah syufa'ah. Tak ada yang tanya. Saya sebut pernah sebut. Saya pernah sebut. Sebut tu Halim. Yang pasal tu. Dah lah Halim dia tu. Saya tak ingat tu ada syufa'ah. Bab lagi. Dia tunggu Ustaz sebutnya baru ingat. Baru ingat. Tunggu dia sebut sampai sini tak ingat. Tu saja abang lah kita abang dah orang lagi. Tak, sebut mati kita pun mati. Mati laku. Ada lagi tajuk saya ada ke catat atau ni. Lebih kurang 6-7 tajuk juga tak. Dalam mata lain bab awal. Banyak. Tu kata kena mengaji kita lain sama. Ada satu kitab ni kalau kata Allah ni mata lain tak sangat ada tapi kalau kita nak meratai bab fiqh ni kena mengaji kita lain. Tak apa pun saya dulu pun betul juga mengaji mata lain hal itu tak mau tak apa. Memang mengaji kena mengaji pula. Mengaji begitu. Kita jawi kalau sedap bab muamalah ni banyak kurang masail. Baca lisan tak. Dia banyak tapi tu dia 2 juzuk. Baik. Kurang masail 2 pilih ni. Jarang macam masalah payah-payah. Ada mudah-mudah. Payah. Su'ila radhiyallahu anhu. Dia sama-sama mukadimah habis ya. Su'ila radhiyallahu anhu. Ditanya orang akan radhiyallahu anhu. Banyak orang baca akan radhiyallahu anhu, tanya musannif dah. Su'ila radhiyallahu anhu tu doa Syekh Daud. Ditanya orang, mudah-mudahan Allah meridai daripadanya. Kena mengaji tak mengaji, kembali radhiyallahu tu tak kenal. Tengoklah Quran saya tak mengaji benda apa pun. Pasang skru tak kenal. Saya tak. Payah-payah juga taklah. Padahal shadow. Kitab dia mau ringkas-ringkas. Bahasa kitab Jawi ni kalau ibarat shadow, senang sikitlah. Boyah-boyah dia payah pada 9 ni. Ibarat tu. Salah memang masalah payah tu. Kalau kitab fiqh ni kalau payah, kitab Imam Zakaria Ansari. Ibarat dia begini. Kalau kita hadis Hafiz Ibn Hajar Asqalani pun cukup susah masalah dia. Bahasa dia tinggi. Dia buat nak bagi senang orang faham. Lalah orang jadi tak faham, minta dia buat syarah pula. Dia buat dalam satu mustalah hadis nama Nukhbatul Fikar fi istilahi ahli al-asar. Pasal dia nak meringkaskan Al-Hafiz Iraqi buat 1000 bait. Nak bagi mudah faham. Lalah nak buat dia kata buat syarah tak faham. Lalah dia buat syarah pula nama Nuzhatun Nazar. Dia ada bidang. Kalau nahu Hero bab ni payah nak faham Imam Ibn Hisham. Ibn Hisham sudah. Ibn Hisham banyak kita ada Syuja'i Qattar, Syuzuzur Zahab, Qatrum Nada. Kita ada. Yang tarikh itu bukan dia. Ada ni Ibn Hisham ni. Ibn Hisham kalau sirah Ibn Hisham anak murid Ibn Sa'ad. Ibn Sa'ad tu tabaqat Ibn Sa'ad 36 juzuk lah wafat dah.
murid dah Imam Ibnu Hisham. Ibnu Hisham sirah. Ini Ibnu Hisham nahu. Dia karang sampai sud kita nahu nama Mughni Labib. Mughni Labib murid alif. Apa makna alif? Dia pahah alif. Oh sedap. Syair saja Ibnu Hisham. Shimuni dia hari. Shimuni 5 juzuk nahu. Nahu 5 juzuk. Orang ni nak nahu ni. Saya cerita saya nahu nahai. Itu dia ibarat dia macam tu. Dia kena menikah dengan orang lain, dia panggil istilah muhallil. Muhallal tu orang yang dihalalkan, muhallil yang menghalalkan. Siapa yang menghalalkan di antara suami dulu dengan isteri dia yang dahulu? Orang tengah ni lah, pergi suami kedua, dia istilah dengan muhallil. Macam mana meeting betina buta? Tu lah orang Melayu pandai kalau bak gelak cukup tu. Bak gelak tak boleh lawan orang Melayu. Arab gelak tak banyak tu. Bak gelak tak boleh lawan orang Melayu. Orang ni noh tambah orang Kedah gelak cukup tu kata orang. Dia pandai tengok, dia gelak tu kena tu. Tu yang pandai apa nama Pudin Pokka siapa dia gelak. Bak gelak cukup tu. Kepala paip semua dia gelap. Aduh, bak gelak gelaran. Ni kita orang Melayu tu panggil Cina buta. Macam mana boleh Cina buta? Macam mana? Tak terfikir apa kena dengan Cina. Saya dengar lu di Indonesia pun dia babat bagi kat Cina buta mula-mula okey tu. Dan ada lah dengar lepas bagi buta Cina masuk Islam lah. Malah. Dia kan tahu kata bini tu serak tak serak. Tu kes tu gelak. Kalau dia jelek lagi, dia tengok banyak serak lugi lah. Yang jelek. Tak boleh paksa kalau dia menikah serasi elokan. Suami yang kedua baik pula. Dia tak mahu, dia tak menikah dulu pun nak makan peluku lah. Bila dia nak luku baik nikah ni baik. Sebis pun bagus. Barang pun baik. Tak kata. Kadang-kadang bukan sangat percampuran dia punya muasyarah dan perhubungan suami isteri. Tahu lah yang lelaki dulu main lelaki baru nak lebih baik fikirnya kat dia kan. Dulu pun bukannya kan tak bahagia, tapi dengan suami ni nampak jadi serasi kan. Lebih serasi. Orang nikah banyak tahu no. Ini guna dia ada keserasian tu. Kita serasi tak serasi tu. Kita seorang ada kat belakang. Ada. Kalau orang biasa banyak dia tahu keserasian dalam bidang lagu ni. Kita lebih hati tenang dan sabar. Dia ada. Besar. Dia boleh pula nombor 2 ni baik. Peluang tu sekali ya. Kan. Tu yang nak jadi apa nama sentak wali dulu orang tua wali dia kan parang wali. Dulu bukan wali Allah ni. Dulu sentak wali tu pedang pisau tu lah wali dia. Orang tua dulu dia selit sini bawa ikan kain seperpinggang tu, kadang ikat pinggang, kadang ikat kepala dengan celapak. Bawa tu semua ada isi tu. Tak celapak tak mana ada pacak wali tengah belakang lah. Tahu apa dia dulu tu. Ikat pinggang dia, kepala dia angkat ikatnya. Orang tu semua betul tu. Boleh mata awak. Ya wali. Wali. Kalau zaman depa zaman mugang belum British pak. Belum Jepun bah masuknya. Depa besar ni. Saya kata awak. Kata awak wali saya. Banyak ni depa cara dulu. Memang sunnah pun. Jadi selalu Bawa senjata ni sunnah. Bukan suruh kena. Tu yang mak dah bawa. Tu yang Nabi pergi buat haji umrah semua pedang bawa. Tapi pedang tu isyarat dulu kalau tak cabut bukan main keli. Memang peralatan mempertahankan diri. Bawa sedia.
Sebab tu masa tahun Fatah Mekah atau Hudaybiyah tu Bapak Arab tu dak. Semua pedang sarung elok. Mana bukan main perang. Dia tak ada kecoh. Bawa pergi depan bos ni tak. Dak. Arab dah macam tu. Depa cukup jaga maruah tu. Pukul curi tu dicela sepanjang zaman. Depa celah tu jatuh maruah. Depa takkan buat. Dia tak kata buat-buat kita buat langsung. Pergi dekat kita cabut tetap. Dak. Depa takkan berlaku begitu. Sistem gitu dulu. Gentleman. Dia memang orang dulu dia macam tu. Dia dulu perang bukan celapak tok-tok dah. Dia perang tanding. Habis kuat 3 orang. Kan mula-mula sekali wakil Islam. Mula awak main hak geng tok-tok otai sama otai. Dulu perang tanding dulu ni hak wakil geng otai Sayyidina Hamzah. Tok-tok mati apa nama Utbah bin Rabi'ah. Tahu orang Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni pak pada Hindun dalam perang Badar. Tu yang Hindun taram tu. Dendam Pada Sayyidina Hamzah pendekar. Mengelak 2 kali dia dalam sirah tak. Wallah badan. Sayyidina Hamzah. Orang dia jenuh. Kuat. Lemak kata kelebihan dia ni dia boleh memenang sejuh mata memandang. Saya duduk mengaji dalam Bukhari, kadang bapa duduk cerita. Bapa sin ada seorang sahabat nama apa tu? Dia lari deras pada kuda. Kuda pucuk-pucuk dia potong. Sahabat Nabi. Memang semula jadi dia. macam mana? Orang berhitam. Orang Arab. Ada dalam Bukhari. Bapa kata bapa sin kata dia lari deras pada kuda. Kuda pun hap-hap tiga dia. Itu dia orang dulu ni macam tu sistem peperangan ni pak. Ada tak ingat lah. Lupa kalau sebut nama ingat. Sebut pala bin saya ingat. Sebut lagi. Mana Bukhari. Perawi hadir lah sahabat Nabi. Dokah daripada kuda. Bapa kata bapa sin cerita ulama hadisin kata dokah dia pada kuda. Kuda ligan ada tak? Mana lari tu kan? Dia Hamzah kuat tak? Subah bin Rabi'ah. Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Tu kebun-kebun hak Nabi balik pada Taif singgah. Kebun buat apa tu? Kebun Utbah bin Rabi'ah. Nabi sana di bukit malaikat mai tawak kan. Kebun buat apa? Zaman tu je. Tu habis. Ada yang pertama syarat dia kalau nak jadi halal balik suami yang dulu yang mentalak 3 tu, yang pertama berkahwin dan diraibman, ni syarat yang kedua. Kena nikah dulu. Atas itulah atas pada berkahwin. Tak kedai kalam dia tiada halal bagi isteri baginya isteri yang ditolaknya itu hingga diraibkan hasyafahnya. Hasyafahnya mana? Nya suami yang lain tu. Bukan hasyafah suami dulu. Romel kembali tak kena, suami dulu kenyang. Kembali gilek dah. Diraib ni lah kinayah pada jimak lah. Dia kena masuk zakar dia tu sehingga raib tenggelam, hilang hasyafah sekadar hilang. Ada pada kepala hasyafah dah kata kena tenggelam kepala peliang ni. Hasyafah masuk dia punya dalam apa kubul ataupun dubur dia. Di sini tak sebut, disebut kubul dia ni ghalib lah. Baca dubur haram. Haram. Jadi memada dah kalau masuk dalam dubur dia sekalipun. Dia gaibkan hasyafahnya pada kubulnya, pada kubul isteri dia yang ditolak 3 ni, isteri yang ditolaknya tu. Atau qadarnya, qadar hasyafah mana sama panjang. Kalau dia beranak, tiba-tiba hasyafah dia ni tak ada, maka sama panjang diukur. Dia ni bangsa mana, keturun dia selalunya apa ni, kepala kotak tu berapa inci, kena kira semeter tu. Ataupun orang yang terpotong hasyafah. Ada dulu siapa baru ni, kita dalam 2-3 tahun lepas masuk Jawi, dia terpotong sekali dengan kepala pakai laser. Allah, sian. Putih.
Teman no, dia buat di silang. Masa jadi bayar mempasang 400,000. Jadi bayar mempasang 400,000 pun nikmat tak ada aja. Nikmat besar dalam bab jimat ni. Halal syapah tu. Sebab tu orang bukan Islam kan dapat nikmat. Dia nikmat tu kepada dia nisbah kita tu, nisbah faras perempuan dia nikmat dia lain kalau hasyapah yang sudah dikerat kulitnya tu. Qadar itu, qadar sama panjang. Kalau ni orang Melayu lebih kurang tu ya. Kalau dia Zimbabwe panjanglah sikit. Daripada barang yang tiada hasyapah, yang ni pada zakar yang tiada hasyapah lah. Kadang-kadang beranak tak ada ataupun terpotong, jadi dijima sekadar masuk dalam tu maka sudah sah dah. Syarat mesti merasai jima lah. Itu ada sahabat tanya, ya Rasulullah, lagu mana menikah saja boleh tak? Nabi kata, hatta tazuki usailatahu wa tazuqa usailataki. Adalah sahabat kan masih sayang isteri dah, cuma main temarah kan. Marah bukan para sahabat suka ke tidak, tapi Allah perlakukan berlaku begitu nak jadi hukum. Kalau sahabat ni Allah tak perlakukan begitu, payah. Mana banyak benda yang tak ada zaman Rasulullah. Sahabat orang yang paling, dia panggil paling kukuh iman dan amal. Mana ada manusia boleh selain para sahabat. Ini masih berlaku juga. Tu Maulana Zakaria kata Allah perlakukan begitu sebab nak menjadi contoh bagi umat belakang. Kalau berlaku begitu, macam inilah hukumnya. Tidak, kan Nabi pun tugas dia nak menceritakan, menjelaskan syariat. Sebab tu Allah berlaku begitu. Jadi ada setengah tu sayang baik dengan isteri, tapi dah temarah, bapak zihar gitu. Telajak hangat hati. Lain kali jadi zihar, tidak tak berlaku. Khawlah bintu Sa'labah. Ini cerita dah dulu, hadis panjang. Khawlah ni orang Segak. Dalam tafsir Sawi cerita ya surah ba apa nama ba zihar isteri. Laki dia balik-balik, laki dia hajat, dia tak tunai hangat hati zihar tu. Dulu orang tolak bini yang zihar zaman jahiliah. Dan dia pergi mengacung, dia sendiri pergi mengacung kat Rasulullah. Dia tak bagi selesai. Bini dia tu sendiri Rasulullah salah. Ni perempuan ni dia tanya Rasulullah, boleh tak nikah saja begitulah tanpa perlu setubuh? Nabi kata tak boleh, hatta tazuki usailatahu, sehingga kamu wahai perempuan merasai manisnya madu yang ada pada laki-laki kamu yang baru. Wa tazuqa usailataki, dan dia merasai madu yang ada pada kamu. Ini kinayah pada jima. Kena jima, kena setubuh. Tak boleh. Hang nikah jangan sentuh lebam biji mata mana. Bagi lebam apa dia lelaki. Tapi masuk tu dengan disyaratkan intisar zakat. Intisar. Mana intisar sebenarnya bangkit. Bahasa Sarawak kata tegang. Bahasa Kedah kata peliak mau keras juga. Kalau peliak lembek tak naik, tak mau. Dia mau peliak tu ada rangsangan. Kadang-kadang dia kalau keras ni kadang-kadang bergantung pada kesihatan dan kemampuan. Tapi orang yang ada nafsu, dia akan tegang. Haji Omar kata keras tak berapa elok pun tak apa. Haji Omar tanya dia cerita kan, kita nak tahu hukum penggunaan. Sebab dia kata zakar ada yang keras elok, ada yang keras tak apa elok. Haji Omar tergelak. Keras elok pun Omar. Pak Omar dia tunjuk kan. Saya habis tak ada naik juga. Jangan sampai melokor sumbat masuk tak mau. Mana dia tak ada keinginan. Dia kena ada tu, tidak nak ada kemanisan jima. Tu yang kata tazuki usailatahu. Kena rasa kamu merasai manisnya madu padanya.
kinayah bagi kata jima'. Kena syarat intisar zakat. Jikalau sedikit sekalipun walaupun tak sepenuh. Kalau keras sungguh, itu lagilah kebiasaan dia ni, lelaki dan perempuan berhubungan halal ni dia ada tindak balas kan. Jadi begitu pasangan dia begitu, dia tegang lah, intisar tu tegang, keras, keras kutih, mau ada sikit juga. Tu syarat dia. Dan disyaratkan sah nikahnya. Mau pernikahan yang sah, tiada memadai, tiada sah yang yakni nikah yang fasid. Jika tak sah pada kata rayah, pada kata tak sah tu, jika diwati padanya pada nikah yang fasid sekalipun, walaupun ada berlaku persetubuhan, tapi nikah fasid mana orang yang tampil menjadi wali sebenarnya dia tak layak jadi wali. Ada wali yang lebih hampir daripada dia lagi, ataupun dia tu tak cukup syarat nak jadi wali, tapi sembunyi kan. Tu jadi suami isteri tu mereka tak jadi zina, jadi macam waktu syubhat, tapi pernikahan tu fasid, rosak. Bila dapat tahu kena nikah lagi. Nikah fasid ni. Kalau nikah fasid tak mau menikah yang sahih. Dan bahawa syarat lagi ada suami itu, yakni suami yang kedua lah, muhallil tu lah, daripada yakni tergolong daripada orang yang kuasa jima', orang yang ada kemampuan untuk jima'. Janganlah tak sampai umur ni, tua tak ada ukuran, tua lagi, tua tak ada masalah, dia permulaan. Sebab dikira jima' ni iaitu orang yang dah mencapai had syahwah 7 tahun. Kalau umur 100 tak ada masalah timbul apa. Dia pergi maksimum bagi orang yang mampu jima' ni, dia tak ada had. Orang dulu umur 100, Nabi Nuh umur 1000, okey ya. Tak ada masalah apa. Cuma had permulaan dia pergi starting bagi orang yang mampu jima'. Berapa? Dan iaitu orang tadi, orang yang sudah sampai makna cukup ataupun genap umur sampai had syahwah, iaitu 7 tahun sekurang-kurangnya. Syahwah ni diingini orang akan dia. Orang tengok dia, orang teringin dah. Kalau orang jantan pun ada orang perempuan boleh teringin dah umur tu. Kalau dia perempuan, kita teringin dah kat dia. Ni syarat bagi suami lah, mampu jima'. Kalau budak-budak belum pada tu, dia tak ada kemampuan nak jima'. Orang panggil bubun lembut lagi. Bubun pun tak keras lagi buat ni. Tu istilah orang dulu ni. Dia tak kata lah yang tak keras kan. Orang tua dia tak cakap itu, dia kata bubun pun lembek lagi. Faham lah. Tua ni kinayah keh banyak. Jangan mereka orang tua kan. Bahasa mereka tu pada maksud. Maka tiada memadai, tiada sah nak jadikan sebagai muhallil kanak-kanak yang belum sampai had syahwah, tak sampai 7 tahun lagi. Umur 6 tahun. Umur 6 tahun tak boleh. Tak boleh tu royah pada kata tak memada tu jika intisar zakarnya sekalipun, walaupun dia punya kemaluan dan ni tegang, tak boleh. Dia mau sampai had syahwah. Habis tu. Dan jika berkahwin oleh yang berkehendak jadi muhallil dengan syarat wali perempuan pada akad dan muafakat ia akan dia bahawasanya apabila ia wati tolak ia, atau bahawasanya apabila wati bain perempuan itu daripadanya, atau apabila ia wati maka tiada nikah antara keduanya, ni batal nikahnya. Jawab jika. Dia tentu jawab bagi jika. Dan jika berkahwin oleh yang berkehendak menjadi muhallil tu, dia berkahwin tu
dengan syarat, yakni dengan dibuat syarat wali, yakni oleh wali. Wali buat syarat. Hang nak nikah ni, cari hang jadi Cina buta oi, kan? Tapi ku abang awal-awal ni buat syarat. Buat syarat tu bila? Pada akad tu. Dia buat dalam akad. Ni dia ni cari ada lah pak sanggup kan, bagi pak sanggup lah. Cina buta dia tak apalah, hang aku bagi takat 2 malam sudahlah, lepas beda gian semalam kan, nah 500 tak apa, 2 malam bagi 1000, janji hang mau tolong sudah. Jadi masa akad dia buat syarat. Dia buat syarat, kata hang syarat takat 2 malam saja, lepas pada tu hang kena cerai. Dia buat syarat dalam akad, aku nikahkan di kau, akan pinangan kau sekian, tapi dalam masa 2 bulan sahaja, ataupun 2 minggu, atau 2 hari saja. Itu dia buat, dia buat syarat tu dalam akad nikah lah. Dan muafakat dia pun setuju. Muafakat ni memang setuju. Tak apa, aku janji boleh tu dengan duitnya. Dan muafakat akan syarat tu. Dia setuju syarat-syarat yang wali letak. Nikah sebut dalam akad kan, sekadar seminggu sahaja akad. Tak apa, seminggu tu aku bagi duit kat hamba. Hamba nak pergi Kerabi ke apilah benar pun. Bagi duit. Tapi syok mana, takat seminggu je bagi. Okay. Tapi syarat tu dia buat dalam akad. Apa dia punya syarat tu? Bahawasanya, ni syarat dia ni. Lagu mana yang kata syarat, membuat syarat tu? Bahawasanya apabila ia suami yang baru tu, makna muhalil tu, wati, tolak dia kena tolak. Mana kalau hang wati dia saja, lepas pada tu hang kena tolak lah. Kalau hang tak mau wati malam awal pun tunggulah malam bila. Lepas pada hang wati dia, sentuh dia sekali, bahasa Melayu sentuh lah, sentuh dia sekali, maka jatuh tolak dia satu. Itu satu cara dia buat syarat tu. Ataupun dia syarat begini pula, pilihan yang kedua, atau bahawasanya muhallil tu apabila wati, apabila dia setubuh saja, bain, mana hendaklah engkau tolak bain. Apabila ia wati tolak, maka hang kena tolak dah. Aku nikah hang, aku bagi nikah, tapi aku nak bagi syarat. Tak apa, hang nak duduk 2-3 malam tak setubuh dia tak apa, tapi bila hang sentuh dia saja, hang kena tolak dia lepas pada tu. Tu syarat dia bagilah. Kalau hang tak mau, kan, tak jadi aku lantik hang. Kalau hang setuju, sila turun tanda tangan. Panggillah saksi 25 apa semua sign. Walaupun ada agreement sekalipun. Kalau jadi ni, buat guna kalau dalam akad lah. Jadi guna ni. Tu dua. Dia punya contoh dia buat syarat tu. Apabila wati bain perempuan itu, hendaklah engkau tolak bain perempuan itu. Daripada muhalil tu. Tu dia punya contoh yang kedua. Contoh yang ketiga dia buat syarat ke mana? Apabila ia muhalil wati, yakni wati akan perempuan, maka tiada nikah antara keduanya, mana kena tolak. Hang kalau hang subuh je, kod mana hampa tak boleh meneruskan lagi pernikahan. Hang kena telai, hang kena cerai dia ke mana pun. Kalau hang tak setuju, hang abang awal-awal. Jangan buat tulah hang setuju, nanti hang tak buat pun. Tak apa, batlong ke akan tak apa kat saya. Saya burung rok-rok pun tak hilang bagi kat saya. Abang tadi tu. Buat syarat gitu, jadi guna jawab jika tu batal nikahnya, nikah muhalil. Sebab apa batal? Ni ilat batal. Kerana bernafi. Mana bernafi ni berlawanan. Ini yang ni oleh ini syarat bagi menghendaki syarat. Sedangkan kehendak syarat, maksud tujuan daripada akad tu, iaitu harus wati sampai mati. Bila kita angkat nikah kan, jadi ada sempadan tak dalam masalah wati? Tak lagi hidup. Bila masa kita boleh wati isteri kan. Iza tataharna, bila suci saja isteri, fatuhunna haitsu amarakumullah kan. Datangilah akan isteri tu min haitsu
Haisu kah? Haisu kah? Ada haisu banyak. Kalau bahasa Melayu sekira-kira. Syekh Yasin Padang kata di situ haisu ada dua. Haisu makaniyah. Mana haisu makaniyah datang isteri dari arah mana pun. Bahasa lah kata apa? Minta maaf lah, bagus je saya kena sebut. Buat pattern apa? Haisu di situ tu Quran juga. Haisu amarakumullah, haisu dia punya haisu makaniyah. Haisu makaniyah ni kedudukan lagu mana pun kita sampai tak ada. Tak cuma dari segi adat dia cerita lain dari segi hukum halal. Dia Yasin kata maksud yang kedua haisu zamani dengan maksud anytime. Betul bila tak apa? Kan pagi ke petang ke tengah hari ke malam ke tengah hari rembang ke pagi buta ke tengah malam ke hujung malam ke ikut. Dia tak ada waktu larangan. Tapi janganlah subuh tak semayang ni pergi duduk ke Apulun tak subuh terlepas tu teruk sang tidak ada masa kecuali lah macam puasa dia dah mana tak boleh ni bila-bila pun isteri kita kira siang malam dari segi adab segi sunat waktu tu ya memang Islam kira cuma nak abang dalam perintah Allah ni datangilah haisu amarakumullah bila-bila tak apa buat pi lu betul ni tu buat ini apa pelik ni tahu tak kita tidak tak benar ni boleh tahu benar pula dah aku ngaji tafsir ni ada dia kata hey dia bunyi hey apa orang mengaji tafsir Qurtubi ni hang tahu tak tu mengaji tafsir tu dia ada betul lah. Ada biasa orang tanya tu kita tengok tentang Quran. Haisu dia kata bukan sekira-kira tu kena faham, dia kena ada kaedah balaghah, kaedah nahwu. Jadi kita tak boleh nak faham. Yasin dalam surah Tafsir lah dah. Dalam Fadhul Khabir. Dah ada Fadhul Khabir dalam Quran. Syekh Imam Zamzami dia buat matan disyarah oleh Husain Musawi. Muassis Darul Ulum di syarah di hasyiah oleh Syekh Alawi. Pak Syekh Alawi, Syekh Muhammad Alawi ayah dia, Syekh Alawi. Kemudian ditaklid oleh Syekh Yasin Padang. Ada 4 orang pengarang. Habis tak ada. Habis kuman kalau nak melibat diribat Quran ni ulum Quran Fadhul Khabir. Jangan tak sampai Fadhul Khabir kuman sangat. Tak ngaji tu tersedut simbang buat tafsir. Dengan ngaji ulum Quran dah semua. Dia undang-undang cara usul Quran. Paling kurang Fadhul Khabir. Boleh lah nak sakit kepala boleh. Dia syair. Dia bentuk syair. Syarah sedap bahasa. Fadhul Khabir dia sedap. Madah. Kita kata kita orang awam tu madah Fadhul Khabir. Tu habis. Apa akad pun tak sah kan? Tak sah. Akad pun tak sah kan? Akad tak ada kan? Kalau luar daripada akad lawa. Jadi tak terpakai syarat tu, tak wajib. Pihak muhalid tak mesti penuhi dan ikut syarat. Akad sah. Tak sah. Pasal kehendak akad mengharuskan wati sampai mati. Sedangkan menafi ada wujud menafikan. Boleh jadi batal nikah. Sebut dalam tu. Sedangkan kehendak daripada akad menghalalkan bagi suaminya setubuh sehingga mati. Tetapi hang menolak jadi menolak kehendak dia panggil maksud daripada akad nikah. Habis jam juga dari 54 minit. Oh, jam. Nenek berbola. Main. Biasa asal ni. Kita masuk sikit mukadimah ni. Faslun. Tiada harus bagi seseorang berkahwin akan sahaya. Dia dalam bab akad
bila disebut dengan la yajuzu bermakna yahrumu wa la yasihu, haram lagi tiada sah. Kalau buat tak sah malah haram. Ada juga dalam bab muamalat kamu nakahat yang haram tetapi sah. Bab muamalat banyak dia haram tapi sah. Macam kita berjual beli selepas azan kedua. Lepas azan pertama masih tak haram, tapi bila azan yang kedua saja, mana-mana orang yang wajib menghadiri Jumaat, bila dia berjual beli hukum dia haram. Tetapi sah lah, sah. Kalau orang perempuan pergi beli dia apa lah, dia kan wajib pergi Jumaat. Dia pergi beli celah tu, tak apa. Kita ni wajib pergi Jumaat, orang tu ni daripada menjual ni orang kedua dah. Itu haram tetapi sah. Ini haram lagi tidak sah. Tiada harus yang ni haram lagi tiada sah bagi seseorang di sini umum, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki pun tak boleh, perempuan pun tak boleh. Buat apa? Berkahwin akan sahaya. Tapi kalau tuan dia perempuan nak pergi setubuh dengan saya, tak boleh lah. Masalah nak setubuhi milik Yamin ni mestilah nisbah bagi tuan dia sayyid, bukan sayyidah. Ni dia kata boleh ni, ada hamba saya dah. Mana boleh. Zulaikha pun tak boleh dengan Nabi Yusuf. Yusuf tu hamba dia masa tu. Hamba saya bagi Zulaikha. Orang jual. Mereka tangkap awak Nabi Yusuf daripada telaga. Pada tu dia pergi jual di Mesir, pergi jual kat orang Mesir. Orang Mesir tu jual Aziz, menteri besar Mesir, tengok jumpa dia beli. Beli buat balik dia anak tak ada. Buat balik pergi kat bini dia, Zulaikha kita bela, kita tak ada anak. Sak-sak nanti boleh juga jadi waris juga. Tu yang boleh bela. Oleh kali Zulaikha terpesona dengan Nabi Yusuf. Segak Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf uluk jari beralih nampak belah tepi, perempuan tu kerat tangan. Busuk ada punya ni, punya cantik Nabi Yusuf. Tak boleh. Masalah yang boleh setubuh sahaya ni nisbah bagi sahaya tu perempuan, dan tuan dia tu orang lelaki yang merdeka. Dia jadi haram lagi tidak sah dia berkahwin akan sahaya. Sahaya mana? Sahaya yang ia seseorang tu milik akan dia akan sahaya. Atau setengahnya. Setengahnya ni dia milik setengah. Hamba mub'ad lah. Tak harus dia berkahwin dengan hamba hak milik penuh. Sahaya ni milik penuh, dia seorang je. Kalau setengah ni dia milik setengah, tu pun tak boleh. Tak boleh, dia kata dah menikah, dah nak tubuh tak boleh, dah aku menikah orang tak boleh juga. Dia status dia tu dia dimiliki olehnya walaupun setengah. Maka jika kedatangan milik yang sempurna atas nikah, terpasah nikahnya. Ini apa masalah ni? Maka jika kedatangan ni masalah dia menikah tu. Pada ada masa dia menikah tu, hamba tu bukan hak dia lagi. Kalau hamba dia hak dia daripada awal, hak tu daripada awal tak sah. Ni masalah orang yang boleh menikah dengan hamba ni ke depan ni. Tiada harus orang merdeka berkahwin dengan saya, orang lain melainkan 3 syarat. Ni mana ni syarat ni ada ke dah? Kan dia boleh dah menikah dengan hamba, tapi bukan hamba dia lah, hamba orang. Bila-bila dia menikah dengan hamba,
tiba-tiba jika kedatangan milik yang sempurna tu mana jadi milik tam bagi dia. Dia menikah dengan seorang hamba. Hamba tu hamba orang lain lah. Kemudian tiba-tiba hamba yang dia kahwin tadi ni menjadi milik dia. Sama ada menjadi milik tu dengan sebab jual beli ataupun dengan sebab dia orang hebah dekat dia ataupun orang hadiah. Dia kata, weh, masa tu tuan dia bagi izin je nak menikah. Bila tuan dia balik-balik mai tengok, kawan baik dia nak menikah dengan hamba saya dia tu. Dulu ni masa dia duk susah dulu, kawan dia tu lah duk tolong sampai dia jadi kaya. Dia kata, aduh, hang pergi menikah awal tak habaq awal. Dah ni saya bagi lah kat kamu lah. Dulu saya pada kata ni pun kamu lah dulu duk bagi modal apa. Dia bagi dekat orang hak nikah dengan hamba tu lah. Pasal hamba tu hak dia pergi menikah dengan kawan dia. Dia pergi bagi. Tu dia panggil kedatangan milik sempurna atas nikah. Nikah dulu pula sah. Nak jadi guru mana? Terpasah nikahnya. Jadi nikah tu terpasah. Nikah terpasah, lepas tu tak boleh buat apa. Tak boleh wati, tapi melalui milik yamin. Dia tam habis lah, tak boleh buat apa lah. Siapa kata yang batal tu nikah? Dan hamba tu hamba situ jadi lagi clear. Cuma kalau menikah ni dia kurang sikit nisbah nasab. Kalau menikah dengan hamba saya, anak tak jadi merdeka. Anak tak jadi merdeka. Dia kena milik yamin. Kita setubuh hamba saya dapat anak, baru anak tu merdeka, automatik merdeka. Tapi kalau menikah dengan hamba saya, anak tu duk label, duk title hamba saya. Menikah tak apa kuat, dia kuat milik yamin lagi. Dia jadi kedatangan milik yamin ni, milik yang sempurna, dia panggil milik tam. Kalau kedatangan milik tapi milik tak sempurna, tak boleh lagi. Terpasah nikah dia. Lepas tu tak boleh buat apa hal lah, doa. Jadi hak milik dia, bini dia tu. Daripada tadi label bini bertukar menjadi label saya. Dia hamba, dia hamba situ, dia tak merdeka juga. Cuma bertukar tangan daripada jadi hamba tuan dulu. Lah ni jadi hamba bagi tuan dia yang baru, yang merangkap bekas suami dia. Gitulah bahasa kita tu. Habis. Kemudian kata, dan tiada harus orang yang merdeka berkahwin dengan sahaya orang lain, melainkan dengan 3 syarat. Setengah dia tambah 4 syarat. Lebih boleh wati bila-bila juga lah yang sama. Cuma beza dia, kalau masa dia kahwin tu dapat anak tu hamba, kan? Masa dia jadi milik yamin, anak tu jadi hak anak dia. Kalau masa dia kahwin dulu ni, anak dia tu tetap menjadi hamba tuan mak dia. Dia menikah dengan hamba, dapat anak jadi hamba. Hamba siapa? Bukan hamba lelaki mereka ni, tak hamba tuan dulu. Mana anak tu, kalau tuan dulu nak jual, kena beli. Dah ada anak je ada, tapi hamba orang. Tu orang dulu kata, hang ingat walaupun anak pun jangan jadi hamba orang. Kita orang tu dulu kan. Rupanya masalah hamba ada semua. Anak dia hamba orang. Hamba betul hamba betul, bukan hamba jadi payik ni. Habis. InsyaAllah sama tu lah. Dan tiada harus. Esok lah. Malam ni 9 Muhammad. Bila? Ni last. Esok baru mula balik. Esok malam ni esok. Malam ni 9. Ni habis ya. Ni petang ni habis lah. Bulan Parak. Masih esok pagi. Pergi dah. Pergi bulan depan Johor. Ni maksudnya malam ni suram. Malam ni